Portfolio khusus bagi hal ehwal Sabah dan Sarawak di peringkat Persekutuan dan Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963. Dua inisiatif memastikan hak rakyat di Sabah dan Sarawak terpelihara. Jelas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, beberapa perkara berkaitan hak kedua negeri itu akan diteliti. Saya ingin menyatakan di sini bahawa Kerajaan Persekutuan menilai semua tuntutan secara adil. Bagaimana tidak adil, we sit down together. Representative from the federal government, the state government, and of course both the state governments have got their own rep. Beliau berkata demikian dalam sesi Balai Rakyat di Kuching pada Khamis. Tambah Muhyiddin, beberapa kemajuan yang telah pun dicapai melalui peranan 3 jawatan kuasa kerja yang mengesyorkan cadangan penyelesaian kepada MKMA 63. Ini dilakukan selaras dengan hak-hak negeri Sabah dan Sarawak dalam kerangka perundangan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah iaitu Senior Muhammad Afif Aiman bin Abu Bakar. Saya Nur Daliana binti Azmi, nama metrik 27056, akan membentangkan mengenai status negeri Sabah dan Sarawak sebagai wilayah telah dipersoal. Umum mengetahui bahawa Sabah dan Sarawak merupakan dua buah negeri dalam Persekutuan Malaysia yang mempunyai kedudukan perundangan dan juga hak autonomi melebihi negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia. Penubuhan Persekutuan Malaysia yang disertai oleh Sabah dan Sarawak termaktub dalam Perjanjian Malaysia pada tahun 1963 ataupun dikenali sebagai MA 63, di mana status Sabah dan Sarawak perlu dikembalikan kepada kedudukan asal. Penubuhan Persekutuan Malaysia yang disertai oleh Sabah dan Sarawak termaktub di dalam Perjanjian Malaysia tahun 1963, di mana status Sabah dan Sarawak perlu dikembalikan kepada kedudukan asal, diiktiraf, diterima dan semua hak yang sewajarnya dinikmati mengikut MA 63, undang-undang ataupun perlembagaan berkaitan perlu diberi. Perkataan hak autonomi ini merujuk kepada kelebihan daripada segi perundangan, politik, ekonomi dan sosial budaya seperti yang terkandung sebagai jaminan perlembagaan ketika pembentukan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Terdahulu, melalui sebuah portal berita melaporkan bahawa Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang melaksanakan pertukaran nama cawangan bagi semua agensi di bawahnya di Sabah dan juga Sarawak. Lapor portal itu, sumber berkata bahawa pelaksanaan itu dilakukan susulan keputusan dan arahan yang diperoleh daripada mesyuarat Kabinet. Ianya selepas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan panggilan untuk Sabah dan Sarawak yang sebelumnya dikenali sebagai negeri ditukar kepada wilayah serta-merta, dan perkara itu kemudiannya tular di media sosial. Pemimpin menasihatkan Kerajaan Persekutuan supaya menilai semula perkara berkaitan dalam perlembagaan termasuk melakukan pindaan takrifan khas. Ujar mereka, pindaan takrifan khas ini bertujuan untuk mengelakkan berlaku kekeliruan daripada aspek kedudukan dan juga hak. Mereka masih menyambut baik dan sangat bersetuju dengan penggunaan tema wilayah ini. Namun, Kerajaan Persekutuan mesti mengatur semula sedikit perkara dalam Perlembagaan Malaysia bagi membolehkan penggunaan tema yang bersesuaian. Usaha untuk mengiktiraf Sabah dan Sarawak sebagai wilayah dapat mengembalikan semula semangat pembentukan Malaysia. Ketidaksamaan ekonomi dan kemiskinan masih lagi menjadi isu utama yang membelenggu Sabah serta Sarawak. Hal ini demikian kerana Sabah dan Sarawak masih mempunyai penduduk yang ramai tergolong dalam golongan miskin dan miskin tegar, walaupun kedua negeri ini merupakan negeri yang kaya dengan hasil seperti petroleum, gas asli, kayu balak dan juga arang batu. Namun, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memberi jaminan bahawa hak Sabah dan Sarawak akan terus dilindungi berlandaskan perlembagaan, manakala semua tuntutan hak negeri itu akan dinilai secara adil dan juga saksama. Komitmen ini dizahirkan kerajaan menerusi penubuhan portfolio khusus bagi hal ehwal Sabah dan Sarawak di peringkat persekutuan.
Beberapa kemajuan dicapai menerusi peranan 3 jawatankuasa kerja yang mengesyorkan kepada MA63 berhubung cadangan penyelesaian mengenai isu spesifik berkaitan perundangan bagi rakan sekutu, keselamatan negeri dan juga sosioekonomi. Secara kesimpulannya, Perjanjian Malaysia 1963 ataupun dikenali sebagai MA63 ini adalah hasil kontrak sosial yang menggagaskan penetapan bentuk kerajaan dan penggubalan undang-undang. Maka, istilah status yang tepat harus diusahakan demi kepentingan masyarakat Sabah dan Sarawak supaya tidak timbul kekeliruan dengan penduduk yang berada di Semenanjung.